baik Datuk. Ya, Okey. Terima kasih Datuk Wira dan tim Richwork sebab jemput saya malam ni untuk sharing for tonight. Ya, cuba you introduce diri you dulu, Linda. Okey, kepada semua penonton-penonton kat sini, saya introduce diri saya. Saya Puan Nur Haslinda Rosli, lebih dikenali di alam maya ni sebagai Kak Lin lah. Saya adalah pengasas untuk produk keluaran saya iaitu Ada Beauty, iaitu kepakaran saya membantu ramai wanita khususnya yang mengalami masalah kulit muka yang rosak dengan produk keluaran saya iaitu Ada Beauty. Tagline kita, masalah kulit rosak, jangan risau, adakan ada. Okey. Panjang sangat ayat dia tu tapi tak apa. Tapi poin yang saya nak cakap adalah kalau you perasan daripada ayat tu saja, dia sebenarnya tengah marketing. Betul. Dia tengah marketing. Pada ayat tu saja sebenarnya, itu ayat belajar kat mana ayat tu? Ayat tu belajar dengan Dr. Rizan lah. Saya suka bila orang tak pernah belajar dengan saya, dia cuba meniru ayat tu tapi dia tersalah tiru. Ada juga orang macam tu. Dia tak suka saya mungkin. Tapi dia tengok semua anak murid saya guna kepakaran, dia pun nak buat juga. Oh, kepakaran saya promo. Salah kau punya ayat ni. Tu dah belajar tak habis. Dia ingat ayat tu adalah pasal kepakaran tu je dah betul lah. You know. Ni nak cerita, nak cakap ni, ada kes macam tu. Struktur ayat dia adalah kepakaran dia disebut tadi. Kepakaran dia adalah membantu. Dia bantu siapa? Wanita yang ada masalah apa? Ini topik zero cost marketing. Nanti saya belajar, kita punya additional session kita bagi nanti you belajar lah topik ni. Free Siapa yang duduk dalam Telegram channel Azan Osman ni, dia dapat banyak durian guntur minggu ni insyaAllah. Kelas-kelas sesi free ni. So dalam tu nanti you akan belajar. Tapi ayat dia kalau you dengar, dia sebut ni tadi, dia tengah bagi tahu wanita. So wanita akan telinga dia akan naik tak? Ting! Dia cakap pasal aku ni contoh. Aku lah. Wanita dia akan macam beri perhatian tak? Dia tengah pasal wanita yang ada masalah. Wanita ada masalah apa? Apa masalah dia tadi? Kulit muka yang rosak akibat tersalah pakai produk. Kulit muka tu rosak bila tersilap pakai produk. So orang wanita yang dengar, yang pertama kriteria dia wanita. Yang wanita tu akan tak ada mata telinga dia kan macam anak. Wanita, dia tengah cakap pasal wanita sekarang. Kan? Okey, maksud lelaki dia diam lah. Ini bukan kena aku, ini wanita ni. Itu nama marketing. Marketing adalah you flash. You adalah bagi tahu perhatian wanita. Umpama dia macam tu lah. Perhatian para wanita. Okey, semua wanita pusing. Siapa ada masalah muka kulit rosak? Orang tu stay tengok. Yang mana yang tak ada muka rosak, mungkin hantar kau lah. Faham tak? Yang muka rosak, wanita kulit muka rosak akan start tengok kat you. Sebab kena salah produk. So kalau orang yang guna kulit muka rosak sebab salah produk, dia akan stay tengok kat you. Betul tak? Dan nak nampak cantik. Contohnya, dia nak apa kan? Dia nak nampak cantik, nak betulkan, nak repair all the damages. Example lah. Jadi, itu namanya marketing. Itu the first part of the marketing. You mesti mampu untuk buat orang nampak, untuk tahu atau buat orang yang mana yang you nak, yang betul-betul ada isu yang you boleh stop ni. Macam, listen to me. That's why kita buat live. Sebab live ni adalah noise, dekat social media ni noisy. Noisy tu maksudnya ada macam-macam benda orang kat social media ni. Beramai sangat orang kat social media ni. You know, kita nak cakap dengan orang yang kita tengah cari. Kita sebenarnya bila buat kat social media ni, kita tengah hunting sebenarnya. Kita tengah memburu. Atau kalau kita macam nak ikan ni, aku nak ikan apa je. Jenis ikan ni. So kalau ikan tu, come to me. Kalau bukan ikan tu, ni bukan ikan yang aku nak letak tepi. Kan, tu konsep dia. Kan? So you nak really clear dengan orang yang you nak. Of course, dalam otak you ada orang yang you tak nak. So kalau orang tu datang, saya nak kurus lah. Katalah you tak ada barang begitu buat kurus. Sorry lah, kita punya fokus hanyalah masalah muka. Contohnya lah, fokus sama dia tu. Nak kurus, parking tepi dulu. For now tak ada barang tu. Tapi kalau ramai sangat masuk, kita keluarkan. Kita simpan tepi. Example lah. Kan? So, you kena sangat clear daripada awal, macam saya suka daripada awal tadi, siapa yang you nak fokus atau siapa yang you nak, prospek yang you nak. Nombor dua adalah apa masalah mereka ni. Kan saya sebut siapa ada isu ni, siapa ada masalah ni. Tadi sebut contoh siapa usahawan, dah berniaga lama, boleh buat duit, tak buat duit, stuck, tak kerti tarik pelanggan, niaga bertahun-tahun, masa tahap yang sama. All these kind of people, itu semua yang saya suka. Richwork boleh bantu. Kita suka untuk nak bantu. You know, on that first level.
yang lain kita bantu juga. Tapi this is the priority. So sama balik kat you. You punya fokus adalah wanita, kulit dia rosak because of produk yang dia pakai sebelum ni. Betul. Kan? Untuk kalau ayat you sambungan tadi, itu masalah untuk ni. Apa berlaku kalau dia boleh fix isu ni? Okey, sebab di ADAL kita menggunakan teknologi yang paling terkini lah. Seperti macam kita fokuskan khas untuk kulit muka yang rosak sebab kita ikut statistik wanita-wanita kat Malaysia ataupun Asia ni banyak yang terguna produk timbang kilo. Okey, jadi kita keluarkan satu produk yang macam saya pegang sekarang, sabun magnetik yang nama dia sangat unik, yang ada kuasa ionik yang boleh menanggalkan, yang menaturalkan kembali kulit wajah yang rosak akibat tersalah pakai produk. Sebab yang pasal timbang kilo ni pun adalah satu benda yang doktor fokuskan 5 tahun dulu. Jadi saya fokuskan konsisten yang 2015 sampai 2021 dan Alhamdulillah kita dah jadi yang kirakan sangat-sangat hot selling untuk sabun magnetik ni, Dok. Point apa yang saya nak cakap kat sini adalah you adalah kena sangat laser fokus siapa yang you nak bantu, apa isu yang you nak bantu, dan you mesti konsisten. Dah 5 tahun dia konsisten benda yang sama. Dia belajar tu 2015 kat saya, 2015 ke 2016 kot dia belajar. Itu 2015. Daripada sama masa tu dia belajar sampai sekarang, itulah fokus dia. Dia bukan macam korang, kejap tukar fokus sana, fokus sini. Malam kan mimpi dah tukar fokus lain. Tengok orang lain berniaga benda tu nak tukar. Tengok tu seronok benda ni nak tukar. Kepala otak tu macam asyik lompat je macam monyet. Tengok komen tu dah tengok dah jenis monyet. Betul tak? Jadi susah lah nak berjaya. Mana ada orang boleh berjaya kalau hari ni berniaga A, besok tukar B, lusa tukar C. Mana boleh berjaya? Kita kena fokus dengan satu benda. Kalau Milo tu setiap hari dia tukar berjenis, mampu tak ada Milo. Kalau perangai dia macam jenis tukar-tukar kan. Hari ni Milo coklat, besok kita tukar strawberry. Lusa kita keluar nangka. Lusa kita keluar durian. Mampus habis tu hancur bisnes dia macam ramai orang lain lah. Orang tak, orang lain. Kita tukar je. Jadi market tu nak kena bertukar, market share. Hari ni ambil yang coklat. Besok kalau tukar strawberry, nak kena tukar marketing campaign, nak kena tangkap yang suka strawberry. Yang coklat ni dah tak ada contohnya. You know? Lusa tukar pula nangka, dah kena tukar pula produk, dah bazir duit. Tukar pula campaign, perasa nangka, dah satu bazir duit. Nak kena cari yang suka nangka pula, dah satu bazir duit. That's why kalau kita dengar lah from this conversation, makin lama you dalam bisnes tu, orang makin trust. Betul tak? You dah 5 tahun. So orang makin trust. Mungkin customer yang datang sekarang adalah customer yang 5 tahun dulu, 4 tahun dulu, 3 tahun dulu pernah tengok you. Mungkin tak pakai masa tu. Dia pergilah pakai produk semua yang timbang kilo, timbang kati, timbang tahil semua. Dia dah habis pakai semua tu, tiba-tiba dia datang balik. I nak try lah produk you. Lepas 4 tahun. Betul tak? Betul ada. Saya sangat faham tu sebab risiko macam tu juga. Kita ada terlalu ramai orang yang datang balik kat kita lepas dia dah melingkup 10 tahun, 8 tahun, 7 tahun, buat silap semua dulu dah dengar kita cakap. Ataupun dah dengar sikit-sikit tapi tak ikut. Lepas tu datang balik. Dah buang masa 6 tahun. Gitu. Sebab kita consistent and focus. Betul. Even haters pun datang balik kat kita minta tolong. Sebab betul. Haters pun datang minta tolong. Sebab masa dia haters tu dia tak berniaga. Lepas tu bila dia berniaga rupanya susah berniaga. Baru dia sedar. Patutlah perlukan mentor. Lepas tu dia datang nak belajar. That's the concept. You must be focused, consistent, persistent dengan apa yang you buat. Kita buat. Barulah senang tak nak close customer. Senang sangat. Bila kita dah almost tak payah close. Dia datang serah diri. Betul. Betul tak? Itu prinsip dia. Sebab tu kunci dia malam ni nak cakap dengan you all. Mistake ramai orang, dia suka cara susah. Padahal ada cara senang. Linda baru buat intro tau. Belum cerita apa-apa lagi tau. Baru intro tu. Kejap lagi dia tunjuk je testimonial. Seorang-seorang akan pecahkan kulit aku nak dapatkan produk ni. Contohnya lah. Ibarat dia. Tak rosak pun dia nak rosakkan muka. Sebab besok nak cari Linda. Ataupun you punya office. I nak barang ni. I nak muka barang ni. Sebab muka I. Tiba-tiba malam dia tengok barang. Rosak sebenarnya muka aku ni. Besok dia akan contact. Saya nak beli barang tu. That's how it is. Betul. That's marketing yang power consistently. Bila dia masuk. Orang tu baru, dia sebenarnya dia ada isu tu. Tapi dia tak perasan. So sekarang dia perasan sekarang. Macam ramai yang berniaga ni, saya jumpa.
Dia tak perasan yang dia berniaga selama ni tak buat duit, tak buat 1 juta, tak buat 10 juta ni sebenarnya. Nak cakap tak baik lah. Saya simpan sikit lah bahasa dia kan. Dia sebenarnya, apa kau buat sebenarnya? Apa kau buat? Dia orang ni tengok cat. Serah diri belajar. Boom, berubah. You dah tengok dah malam dah. Malam ni malam 7. Tengok Linda. Linda. You punya sales berapa last year? Sales saya terkumpul, saya jadi jutawan disebabkan PKP lah. Datuk Wira, last year tahun 2020, 4.7 juta kita closing. Berbanding 2019 hanya 500,000 lebih sahaja setahun. You start berada dalam, you bukan Spire kan? You terus Titan ke apa? Spire? Saya Spire, Dok. Last year? Lepas tu saya terus jump ke Titan. Setahun di Spire. Last year you Spire bulan berapa? Spire 2020 habis bulan 10. Saya masuk waktu 2019 bulan 10. So ujung 2019 you baru masuk Spire. Masa tu sales you baru lagi lah. Berapa masa tu? Dalam paling tinggi pun macam nak mati dapat, Dok. Dalam 50,000 tu pun macam terkencing terberak jugalah nak dapat kan. Apa? 50,000 sebulan? Itu terkencing terberak nak buat 50,000? Terkencing terberak nak dapat. Susah sangat. Okay. Sebab saya masuk Spire tu sebab saya 2019 tu saya dah start. Tahun 2019 saya masuk nak ubah hidup. Bulan 8 pada waktu tu. Saya dah macam dah cakap tak boleh jadi. Saya kena terus pergi jumpa balik mentor. Nak cakap dia kata jumpa balik, dia minta maaf nak cerita sikit lah. Dia jumpa saya dulu dah belajar lah. Lepas tu dia tak belajar lah. Dia dah pandai lah masa tu. Ni cerita sebenar ni. Betul. Dia dah belajar. Saya dengan Dok belajar 2015. The first IMKK tu betul-betul merubah diri saya lah. Kalau boleh waktu tu saya rasa macam tisu pun melekat kat hidung, kat mata. Adiga menangis punya pasal tu kan. Lepas tu terus submit MMM. Sebab waktu MMM tu Dok terlampau banyak kasih ilmu tu, terlampau input terlampau banyak. Macam tadi Dok cakap siapa nak muntah-muntah kan, memang muntah-muntah. Sebab tak tahu mana satu nak buat kan. Itu normal. Jadi bila kita tengok benda tu dah berjaya, sebab sebelum tu saya cakap dengan Dok, saya nak dapat 10,000 sebulan tu susah. Barang memang tak boleh bergerak. Bila masuk MMM tu, Dok dah cakap, okay, saya bagi awak 3 hingga 5 bulan, awak akan dapat dalam 40 ke 50,000. That one is a true. Setelah yang kita masuk yang MMM tu kan. Jadi pada waktu tu, kita ni manusia, dia rasa macam, malas lah, tak payahlah. Dah tak pernah buat 50,000, tiba-tiba buat 50,000. Tak pernah merasa kan. Tak payahlah. Orang kaya baru lah kan. Lepas tu dalam masa saya macam pelik 2017, 18 sampai 2019 saya memang berkawan rapat dengan Tuan Khairul Nizam Berjamu Mall. Saya cakap dengan dia, kenapa sales saya sampai parah sini? Dia cakap, saya tak boleh nak tolong, akak kena masuk balik kelas, akak kena berguru balik dengan Datuk Wira. Jadi saya kata okey, saya pergi Noh tu, tak ada cerita banyak. Bila dah habis Noh je, terus daftar Spire. Keajaibannya, waktu dekat Spire tu saya masuk bulan 8 Dok. Dalam masa 3 bulan tu, sales saya makin lama dia naik. Sampailah kita diuji PKP tahun 2020. Benda tu memang rasa macam bunuh diri lah, matilah aku macam ni kan. Sebab kita tak pernah ada perasaan lockdown. Kita tak pernah alami PKP ni macam mana. Tak pernah ada sejarah tu pun, tak pernah. Tak pernah, kita takut. Sedangkan saya dah macam berfikir, okey apa nak jadi dengan staff 8 orang, 9 orang ni, korang kena datang kerja juga. Sampaikan petang yang kita besok nak kena lockdown tu, dah ada orang meninggal 2 orang. Baru saya kata, oh yang benda ni, COVID ni betul-betul serius ni kan. Jadi satu benda yang kita tak pernah lalui, tapi dalam masa yang sama, kita bertuah sebab waktu tu kita berada dekat Spire. Jadi dekat Richwork ni dia tak ada istilah rehat. Saya tak tahu bila masa diorang berehat. Pagi, tengah hari, petang, malam ada je kelas sama menyambung. Jadi otak tu sentiasa berhubung lah. Cakap, kita kena buat dan alhamdulillah yang kita tak pernah jadi jutawan ni Dok daripada 2015 sampai 2019 ni, tapi bila dengan Richwork tahun 2020 kita jadi jutawan. Dalam PKP lockdown pula tu. Dalam bulan 4 saya cecah. Saya waktu tu dengan Tuan Ras, saya rasa Tuan Ras ada interview. Bulan April saya dah cecah 1 juta yang pertama. Ya Allah, waktu tu saya rasa macam Masya Allah, 4 bulan je kan. Rasa macam PKP pula tu. So bila dah break tu, dia akan mudah nak break lagi next tau. Betul. Sebab dekat Richwork ni, kita macam berlari di on track.
Kita tak tengok track orang lain. Kita tengok track kita sendiri. Kita tak boleh kata orang tu hebat ke apa ke. Kita sentiasa ada macam pencapaian. Kita takkan puas dengan satu level ke satu level. Dia macam main video game. Dan Bila bandingkan diri kita dengan diri kita. Tak payah Yes, banding dengan betul. orang lain. Kita tak banding dengan orang lain. Kita macam bersyukur sangat, Dok. Betul saya cakap. Saya tak pernah dapat sale yang banyak. Terus terang saya cakap. Kalau orang cakap dengan saya macam mana saya dapat sale yang banyak, saya akan cakap pergi masuk kelas Dr. Azizan. Itu je. Saya tak ada masa nak mengajar kan. Sebab kita dah macam... Lepas tu kelas free pula tu pun kau tak boleh nak komen. Kau tak tahu nak cakap apa lah. Betul. Sebab pada saya, kita, kejayaan seseorang tu, dia willing untuk fokus, untuk berkorban masa, jiwa, tenaga dia untuk dapatkan ilmu. Okey, dia tak ada macam senang-senang. Supaya dia dapat result dia tu Ya, sebenarnya. betul. Dia tak boleh macam mana awak dapat macam ni semua. Dia tak. Dia macam proses. Hanya orang yang belajar saja dia akan tahu macam mana level 1, level 2, level 3. Dia ada step. Tadi lah saya suka sangat apa awak cakap ni sebab terlalu ramai orang dia jenis nak ubat kuat. Tak faham konsep tu kan, dia nak ubat kuat. Dia kalau boleh, dia dengar, bagi aku ubat lah. Malam ni juga aku boleh nak transform. Tak boleh. Tak macam tu. Anak, kalau siapa yang ada anak, dia akan faham. Tak ada anak kau lahir-lahir dah turun besar remaja. Mana ada? Besar sangat perut kau. Bawa anak kau tu ada turun remaja. Betul tak? Betul. It's a process. Kan? Tapi you kena commit lah pada proses tu pula. Betul. Kalau you tak commit proses tu, lepas tu you tak dapat, you jangan marah. Sebab you tak, macam training. Kan saya cakap last week, you nak ada coach. You nak pergi jadi world class, say, tennis player. Tapi kau tak nak pergi training dia tak hari. Lepas tu kau expect esok final, esok aku lawan, aku menang. Lepas tu tak menang, salahkan coach. Padahal kau yang bangang. Kan? Coach dah tunggu kat padang, kau tak sampai lagi. Coach 9 dah tunggu. Kau masuk coach 9.30. Kan? Sila terasa. Kan? Lepas tu nak berjaya, nak capai jutawan. Tapi ilmu yang kita ajar ni semua level memang million punya formula kan? Daripada last lagi. Semua semua kunci dia. Betul. You know, yang kalau you nak bayar sendiri, trust me, belum tentu you mampu lah. To pay for my time, you takkan mampu ya. Betul. Okay, Linda. So, last year you hit berapa? Kita tengok screen lain sekali. Linda punya sales Last year 4.7 juta, Dok. Tengok. Tahun 2020. So, last year 4.7 tu first time lah dalam hidup you. Ya Allah, Dok. 1 juta yang pertama tu pun rasa macam nak kenduri kendara 1 tahun dah. Nasib baik kita tak boleh fly. Nasib baik PKP ya? Nasib baik PKP. Kalau tidak, memang satu dunia saya pergi ronda. Sabar. 4.7 last year ya. First time last year 1 juta. And then hit total 4.7. And tahun ni 5 bulan dah 6.7. Apa benda ni? Okey, apa yang saya dapat daripada... Bomoh mana you pakai ni? Bomoh mana ni? Mesti orang tanya kan? Biasanya orang tanya kan? You, saya sebenarnya bomoh mana you pakai? Kan orang Melayu macam tu banyak dia kan? Sikit-sikit tengok bomoh mana. Tak ada bomoh lah, Dok. Buat masa sekarang ni sebab yang ini kan. Tapi sekarang kita dah terkumpul 7,152,000 lah. Alhamdulillah, Masya Allah. Maknanya, apa kalau misalnya orang tanya dengan saya, orang macam pelik, macam mana dia boleh buat? Saya akan cakap satu benda tu proses. Macam kita diajar macam level main video game. Bila kita dah break satu nombor, apa target yang kita nak, insya-Allah kita akan senang. Macam Dok sentiasa akan cakap, bila you dah kena pasti apa game you, sangat senang untuk you double up, triple ke apa, untuk gandakan lagi permainan game you. Sebab you sangat-sangat yakin dengan game tu. Jadi saya sentiasa macam saya ambil apa yang Dok cakap tu dari segi magic number, sebagai saya punya basic lah, macam mana saya nak main dari segi stock, marketing saya, budak-budak saya. Jadi kita orang dekat sini pun walaupun kita orang tak bekerja ke apa waktu PKP ni, Dok, kita orang sentiasa macam bursa saham. Dekat telefon tu macam bursa saham. Semua ada KPI dia. Kenapa dia kurang? Apa kita buat kan? Kita kena cecah kita punya KPI. Sebab masih boleh online. Boleh online, alhamdulillah. Masih boleh WhatsApp kan? Masih boleh WhatsApp, boleh masih berjalan. Tapi kita kena pasti game kita. Sebab saya percaya banyak orang dia tak faham game dia sendiri. Betul. Dia tak faham siapa sasaran pelanggan dia. Dia Sebab tak dia tahu. tak belajar. Tak berusaha belajar pun tak nak. Kita bagi zero cost marketing punya kelas free untuk siapa-siapa yang commit 12 hari ni. Kita akan bagi dia kelas zero cost marketing for free tau. Intensif 3 hari. Betul, sangat bagus. Masuklah. Which is like the basic of MMM tau. The basic of kunci MMM.
Betul. Tapi saya boleh bet dengan you, Linda. Diorang akan cakap, I sibuk lah, I tak dapat cuti lah, internet I mati lah, kuda I meninggal lah. Akan ada jenis perangai macam tu punya. Bukan suruh marah. So commit je. Betul. Itu sekarang saya benci dengan perangai yang minta maaf cakap dengan bangsa saya sendiri. You know, that's why saya suka deal dengan orang yang betul-betul desperate. Saya percaya you berada pada level yang desperate nak ubah. Betul. Kenapa you jadi macam ni? Sebab you punya level of desperation. Aku nak sangat. Aku hunger gila. Like, mungkin ada challenge you masa tu lah 2019. Mungkin ada hutang ke, you tertekan ke, ataupun ada something yang buat you macam aku mesti nak build. Betul tak, betul. Kalau tak mungkin. Tak mungkin you nak serah diri untuk belajar. Most people, minta maaf cakap, dia akan berada pada state yang macam, alah, apa, cukuplah. Hanya orang yang dia punya kemahuan dalam ni ada something yang dia nak fight dia. Orang macam tu yang biasanya akan kejap je kot. Ini lama. You dah berniaga pada dah berapa tahun. Tapi dalam masa yang singkat, you boleh bounce. Hanya bila you commit, you nak, and then you beri pula. Ini method yang betul. Ini the right method, the right strategy, and you follow. Kita serahkan jiwa dan raga kita 100% pada mentor kita, untuk kita percaya dengan apa ilmu yang dia bagi, insya-Allah. And proven pula tu bukannya benda yang kita baru semalam saya mengajar Ailio saya dia baru menitis. Ailio saya dah menitis 13 tahun dah. Kan? Ailio tu dah melahirkan millionaire dah, alhamdulillah. Kan? So itu situasi dia lah. So saya nak relate balik kepada closing of sales. Dalam kes you ni, closing of sales tu berlaku bermula dengan bila you start, bila you buat marketing, you dah start apa? Sebenarnya dah closing tu dah berlaku dah. Bila you tunjuk result kan, bila you tunjuk bukti ataupun orang tu share, sebenarnya closing tu dah berlaku. Ada tak anything else yang you nak add? Okey, apa yang menyebabkan produk Adam ni naik dengan begitu cepat, Dok? Saya sentiasa fikir yang marketing saya sentiasa buat. Okey, saya tak berharapkan dengan satu konten. Saya buat macam-macam konten dan saya sentiasa akan cakap, okey, kita akan buat live video dengan pelanggan-pelanggan kita yang dah berjaya. Sebab orang ni suka dengar daripada mulut pelanggan. Berbanding daripada gambar testimoni before after tu, siapa pun boleh buat edit kan. Jadi kita buat video macam tu, konten apa? Dia ambil orang lain punya, dia tukar dari company dia punya. Hawa betul. Ni semua orang Melaka mencarut ni jirang. Sama Dok, kita orang Melaka. Yang Melaka. Dia pergi ambil orang lain punya, dia pergi tulis tukar label tu kat atas dia punya. Mana berkat rezeki kau? Kan, ada. Mana berkatnya rezeki kau? Betul. Kan? Kau mungkin dapat duit, tapi duit tu gone. Betul. Okay, teruskan. Lepas tu lagi satu, macam saya cakap, saya brandingkan diri saya sendiri, Dok. Saya tak ada duta, saya tak ada apa. Jadi bila orang kenali saya dekat Alam Maya ni sebagai Kak Lin, jadi saya pun ada buat live. Bila saya cakap tu, tak adalah cakap macam more kepada menjual, tak. Okey, kita selalunya akan cakap berkongsi apa masalah kulit muka, macam mana kita nak atasi kalau muka kita ada tersalah pakai produk, jangan panik. Kadang-kadang yang waktu PKP ni, Dok, saya membesar bagi dengan Johan sebab saya buat live masak-masak. Tak tahu nak live apa, masak je lah, ikan ke apa semua kan. Sambil tu kita cakap lah pasal kecantikan kan. Yelah, orang duduk rumah pun tak tahu nak masak apa. Nak masak apa nak masak apa hari ni kan. Betul. Jadi benda tu bukan buat sehari dua, kena konsisten setiap hari. Okey, benda yang paling free sekarang tanpa bayaran adalah dengan melakukan live setiap hari. Buat je lah live tu setiap hari. Dia tak nak dengar, Linda. Dia tak nak dengar yang buat live setiap hari tu. Dia nak jawapan lain. Tak, live je. Dia nak jawapan lain. Dia nak, ada tak cara yang aku mimpi je customer datang? Dia nak macam tu jawapan tu. Ada. Kau kentut tengok customer datang tak? Kau kentut. Tu jawapan dia. Kan? Dia nak jawapan lain. Tak ada jawapan lain. Lagi satu pada saya, Dok, sebenarnya kadang-kadang kita akan fikir kalau misalnya ada yang baru-baru nak start berniaga, kalau macam kita post ke sesuatu dekat social media orang tak like, jangan rasa macam satu benda orang akan like apa yang kita post. Okay? Kita sentiasa kena tambah kawan-kawan macam circle lah, Dok. Macam kita kat Titan kita ada circle kan?
Jadi kalau circle-circle yang tak guna dekat Facebook tu, kita nyahkan awal-awal dekat Facebook kita pergi berkawan dengan circle-circle yang bagus-bagus. Yang kita post pun kita boleh like komen orang pun boleh like kita punya post. Macam itulah. Jangan macam rasa kita dah post ni, kadang-kadang ada juga bila saya buat usahawan-usahawan kan, biasa cakap kenapa kita boleh post barang-barang menyaga orang tak nak. Saya cakap jangan terlalu macam marketing sangatlah, menjual sangat. Kadang-kadang kita kena bersosial. Betul, orang benci. Tu semua. Orang suka benci. macam tu. Siapa? You sendiri lah. You selesa kalau orang datang tengah tengok komen ni, nak beli ni tak? Padahal kita tengah bercakap pasal knowledge ni. Betul. Mana ada orang benci you. Orang sumpah you je lagi jadi katak je bertahu. Kan? Dia elok cantik dah jadi katak dah kat situ. Jadi itulah Dok, macam rahsia saya kalau orang tanya saya macam mana, saya sentiasa konsisten apa yang saya buat. Okey, konten, video apa, pakai handphone pun kalau kita tak perlu nak pakai cameraman yang mahal-mahal pun. Dengan handphone tu kita boleh jana duit. Kita boleh buat macam-macam apa yang kita nak buat. Kita boleh buat live cuci muka ke, live masak-masak ke, tanam tanam pokok ke kan. Macam-macam kita boleh buat. Jangan kita rasa macam nak kena pakai yang canggih-canggih ke tak. Sebenarnya kita kena bermula. Jangan bagi alasan. Kita buat sahaja, insya-Allah konsisten you akan dapat followers you sendiri. Betul. And you see a lot of time business ni, cara saya ni dalam perjalanan ni, saya sangat mendekat, especially Titan yang Fire, saya sangat menekankan tentang macam mana you nak buat apa yang you buat, tapi always betulkan niat. Sebab ada setengah orang dia cakap apa? Dia cakap, aku tak nak buat live, aku tak nak nampak sangat kat Facebook, nanti kena ain mata orang, dia cakap. Nanti orang cakap, di sinilah pentingnya beramal. Guru saya selalu ajar anak didik saya, especially Titan, dia tak bagi kita baca Ratib Al-Atas. Sebab guru saya ajar, kita baca Ratib Al-Atas, ada himpunan zikir-zikir dekat dalam tu. Dia ada menyebut doa-doa untuk mengelakkan ain mata jahat manusia. Dan kita sentiasa ingatkan diri saya, kita buat ni untuk apa? Kalau kita takut semua benda, kita duduk dalam kubur je lah. Tapi dalam kubur menakutkan juga, lagi menakutkan. So kalau kita punya niat, kita nak bagi manfaat dekat orang, kita nak educate orang, kalau tak nak tunjuk muka pun tak apa, at least tunjuk tangan. Ada yang tunjuk last week kan, dia buat live, dia tunjuk tangan dia. Itu tak apalah, tak adalah orang tengok muka you, tunjuk tangan je lah. Kalau you takut sangat. But point dia adalah jangan terlampau, saya nak kata shallow, sempit sangat cara fikir tu. Macam Islam ni terlalu kompleks. You faham tak? Macam dia terlampau menyusahkan sehingga kita tak boleh buat apa-apa. Tak ada. Kalau tak boleh buat A, you tak comfortable buat A, you boleh buat cara B. Ada ramai je orang buat marketing dengan cara copywriting. Dia menulis, kan? Dia tak nak buat live, dia menulis. Semua cara menulis tu taklah secepat live tu punya effect kan. Tapi boleh, masih boleh je. Tapi kalau you nak buat live, you tak nak tunjuk muka, you ada je pakai topeng. Ada orang buat live pakai topeng. Ada. Saya pernah tengok before, dia pakai topeng buat live. Ataupun dia tunjuk, dia pegang ni, dia tunjuk tangan je explain dan dia cakap. Ada je. Betul. Tapi jangan bagi alasan, saya tak nak buat ni sebab nanti orang macam tu susah lah. Itu susah lah kita nak advice atau kita nak buat apa. Macam ni lah Dok. Kalau kita ada kemahuan, kita nak buat suatu benda, kita takkan bagi alasan. Of course. Tak kisahlah kita nak pakai pudah ke, kita nak pakai emas ke. Dorong ada tu, nampak mata kan. Kalau kita nak buat, ada semangat nak buat, kita akan buat sampai jadi. Kalau kita bertangguh itulah yang kirakan takkan jadi-jadi. Betul. Tapi tak apalah. Hidup ni simple je. Manjada wajada. Siapa buat dia yang dapat. Kan? Siapa buat dia dapat. Dan kalau kita nak risau tentang orang cakap, orang kecam, satu, orang yang kecam kita tu bukan dia yang beli beras kita. Saya suka guna benda basic. Dan kita beli beras kita sendiri. Nombor dua, janganlah buat benda yang teruk pula, yang melanggar hukum, melanggar undang-undang. Nanti benda tu kan, unless you memang bersedia lah untuk nak handle the situation kan. So kalau you tak bersedia nak handle, then you janganlah buat benda yang karut sangat. You kena ada boundaries lah kan. Kena ikut rules. Tak apalah, itu
topik yang berbeza for another day lah. But thank you so much Linda for malam ni punya sharing, saya suka tengok you punya perkembangan. Terima kasih Dok, semua atas berkat belajar dengan Dok. Konsisten, sebenarnya saya sentiasa akan cakap dalam diri saya akan jadi malu kalau saya berguru dengan mentor saya Dr. Aizat Osman, kalau saya tak tunjukkan saya punya proven result yang bagus. Saya akan jadi malu sebab saya tak suka orang akan mempelekehkan mentor saya tak suka. Jadi untuk saya naikkan nama mentor saya akan tunjukkan proven result orang. Sama, saya pun tak suka orang mempelekehkan anak didik saya. Pantang dengan saya. Sebab apa yang kita ajar, proven success. Betul. Dah terbukti. Saya sangat benci atau bengang kalau orang mempelekehkan anak didik saya. Sebab saya tahu saya kenal, most of it saya kenal lah. Kalau Titan tu saya sangat kenal lah. So dia macam baby lahir depan mata kan. Betul. Depan mata, kita tengok, kita bercakap, kita ada one on one, kita knowing each other. Kita bukan setakat ajar dan tak kenal. Macam dulu dalam kelas, kita tak kenal. Ramai orang kita tak kenal. Lepas tu saya buat Titan sebab saya nak kenal. Saya nak tahu siapa sebenarnya aku mengajar ni. Anak siapa? Macam tu kan. Anak siapa orang Melaka kan. Anak dia siapa? Bapak dia siapa? Orang mana kan. Orang Alur Gajah aku punya, Masjid Tanah contoh kan. So kita tahu. Jadi daripada situ macam orang dulu mengajar ngaji kan, dia kenal anak dia. Saya suka Titan tu, saya suka. Pasal itulah, pasal saya kenal. Dan kita boleh senang nak cakap, kita senang nak bina, nak nurture satu fasa ke satu fasa, satu fasa ke satu fasa. Dan insyaAllah from there I would say mudahlah kita nak groom. Jadi dia jadi macam daripada baby jadi boleh jalan, dia boleh berlari, daripada boleh berlari dia dah masuk sekolah. Macam Titan macam boleh masuk sekolah, kita tengok dia masuk sekolah macam mana kan. Dia hit dia punya first million tu, kita macam dia dah macam UPSR layan nama apa? Seronok rasa dia Dok, boleh jadi jutawan dia Dok. Kan dia punya perasaan dia kan. Perasaan dia seronok kan. Seronok sangat. Apa yang seronok dia? Share sikit perasaan. Okey. Tahun-tahun you tak pernah hit the first million. Okey. You pun pernah dengar ayat saya kan? Ya, kita ingat balik. You pun pernah dengar ayat saya yang viral kan? Apalah artinya berniaga untuk tahun-tahun kan, tapi tak capai first million. You ni berniaga ke semasa lapang. Betul. So, bila you hit tu apa perasaan dia? Perasaan dia Dok, saya bila saya berniat dalam hati saya, macam Dok cakap tadi semua orang dia boleh ada rezeki masing-masing. Okey, membezakan dia macam mana cepat ataupun lambat tu pun bergantung pada niat kita sebenarnya. Saya dah berniat awal-awal, saya cakap saya nak jadi pembayar zakat yang terbesar. Okey, bila kita ada duit, bukan sebab kita nak jadi orang yang macam belagak ke sombong ke, tidak. Bila kita ada duit, kita mampu untuk bantu ramai lagi orang kat luar sana. Jadi bila saya nampak sekarang, bila saya dah dapat capai apa yang saya nak capai, duit tu dah tak jadi masalah untuk kita bantu ramai orang Dok. Kita ada pilihan. Alhamdulillah. Kita ada pilihan. Yes, kita ada pilihan. Macam kadang-kadang saya cakap, macam setiap hari tu, kalau kita pegang handphone, kita nampak je apa, Maybank 7 tu senang lah, kita nak transfer. Macam last year lah. Macam last year Titan dengan Aspire buat last minute lah, kita buat projek korban kan, untuk korban Hari Raya Haji kan, untuk last year. Masa yang singkat je, berapa hari je kita dapat kumpul 300 ekor lembu, tak sedap saya kan. 300 ekor ke 100 ekor. And then this year sebab tahun ni kita lebih bersedia insyaAllah. So kita ada projek untuk Titan dengan Aspire ni, kita nak target 3,000 ekor kambing dan unta. Unta, okey. 3,000 ekor kambing dan unta. Ni saya punya macam sasaran lah. Sebab saya cakap dengan Titan, saya kata, you patut buat korban satu untuk diri you. Ramai orang muda-muda minta maaf cakap, dia ada duit tapi dia tak nak korban. Korban tu adalah bukti Allah bagi kau rezeki. Apa kau buat? Korban ni nanti jadi tunggangan kau dekat sana, dekat mahsyar nanti. Betul. Tapi kau kaya, tapi Allah bagi kau rezeki, tapi kau ada ramai dia orang kaya, Allah bagi rezeki. Dan korban bukannya mahal. Dan macam kita buat kambing 650. Tapi kadang-kadang ada orang, duit banyak juta, tapi satu ekor kambing pun tak nak korban untuk Allah. Tapi nak minta macam-macam, kau hajar, kalau saya lah. Betul. Kan? Nanti Allah tarik balik baru tahu baru kau nak berkorban. Masa tu dah lambat dah. Kan? So saya cakap korban diri sendiri. Saya tak tahu kena buat. Kan? Korban untuk anak-anak, untuk keluarga yang masih hidup. Mak ayah kalau masih ada kan. Mertua. Kalau dia nak buat sendiri, buat. Atau kita buatkan untuk dia. Staff. Saya selalu advise Titan supaya buat korban untuk staff. Kita buat last year kan. Ramai yang kita advise Titan semua buat untuk staff. Menangis staff-staff ni. Sebab pertama kali, satu bos buatkan korban untuk dia.
Nombor dua, ada yang macam selama hidup tak pernah buat korban, ibadah korban tu. Kan? You buat korban hari lain mana boleh. Dia boleh buat ketika nak Aidiladha je. Kau datang masa Christmas kau nak korban. Kau ni kenapa? Kau dah kenapa? Kau nak kena panah peti. Kan? Betul. Kan? Dia punya korban tu adalah tu time dia, tu tempoh dia. Kan? Hanya boleh dia sembelih ketika apa? Hari-hari tu kan. So hari Adha, hari Tashrik kan. So saya cakap buat korban. Lepas tu advice, ajar pula dropship, stokis, sama belajar berkorban. Sebab korban ni sangat hebat. Dia punya keberkatan dia. Dan kita bagi orang makan kan, bagi orang susah makan ketika time tu. Saya nak cerita untuk semua orang. Macam saya cakap tadi, best dia jadi orang yang ada duit sebab you ada pilihan lah. Tapi jangan tunggu nak korban, nak berkorban, jangan tunggu ada duit. Betul. Bukan Dok, satu lagi saya nak share dengan Dok. Okey, sebab saya nak cakap kepada semua orang tentang bersedekah ni Dok. Sebab saya asal usul bukan orang yang senang. Sederhana je, bapak duduk jadi tentera, askar biasa je, mak suri rumah tangga kan. Jadi arwah ayah saya ni memang dia akan bawa saya, 2 orang adik-beradik je. Saya dengan adik saya, dia akan bawa kita orang pergi melawat orang-orang susah. Dan dia sentiasa mindset untuk kita orang daripada kecil-kecil ni, kalau dah besar nanti, kita kena tolong orang susah. Jadi waktu saya kerja makan gaji dulu pun, gaji 1,200, saya sanggup bagi RM50, RM100 tolong orang susah. Daripada kita tak ada apa. Cerita sikit 1,200 kerja apa? Saya ni dulu bermula kerja sebab saya ambil hotel management Dok. Saya bagian services hotel management. Bermula dengan gaji 1,200 dan saya dah jadi lobby ambassador lah untuk yang di hotel-hotel lain. Jadi pada waktu tu daripada 1,200 tu jadilah 2,000 lebih ikut peringkat makan gaji. Tapi servis lain ni biasalah Dok, kita kerja shift. Pagi, tengah hari, malam. Kalau malam tu sampai 7 pagi besok memang rambut yang bersanggul tu dah jadi macam salan tubuhan dah tak jadi apa. Jadi pada saya dengan gaji saya makan gaji dulu tu pun saya boleh bersedekah. Kita dah waktu tak ada pun kita dah ajar diri kita bersedekah. Pada tahap tu lah keadaan. Ya, betul. Jangan tunggu kita kaya nak bersedekah. Waktu apa yang kita ada, Tuhan suka tengok apa yang kita sayang, kita bagi pada orang. Pasal daripada kita tak ada yang kita rajin bersedekah tu lah. Betul. Jadi asbab Allah nak bagi kita lebih. Betul. Sebab dia tengok, dia perhati. Saya sebut, dia tengok, dia perhati. Contohlah, ambil satu simbolik je lah. Dia pada waktu tak ada ni dia rajin bersedekah. Kalau Allah bagi, InsyaAllah dia akan bagi lebih. Sebab betul. Betul. Jangan takut. Sebab ada orang nak tunggu. Ada orang nak tunggu. Nanti aku jutawan aku bagi. Salah besar tu. Silap besar tu. Betul. Formula dia tak macam tu. Daripada kita tak ada lah kita share kan. Masa kita tak ada, kita ada sikit ni lah kita bagi sikit. Walaupun RM1. Walaupun 50 sen. Betul. Ataupun kalau kita ada bagi duit, kita bagi ilmu. Macam apa yang kita buat ni. This is actually a form of sedekah. Setiap malam kita share. It's a form of giving. Kalau tak boleh juga. Ilmu tak boleh, duit tak boleh. Bila ada tabung, nampak tabung derma, senyum je. At least senyum. Sebab dia kata, senyuman tu satu sedekah. Tabung tu, dia senyum je. Ni teruk sangat, level teruk sikit lah. Okay Linda, thank you so much. Alright. Thank you Dok sebab jemput malam ni. Terima kasih semua. Saya doakan semuanya. InsyaAllah dengan didikan Dr. Azhar Osman, join kelas-kelas apa yang Dok anjurkan, insyaAllah akan berjaya. Tak. Saya tak suruh join apa-apa pun. Jangan silap. Saya tak suruh pun. Dia nak belajar. Kita bagi free, belajar. Tak nak belajar, sudah. Kan? Bukan masalah kita pun. Biarkan dia orang ni. Betul. Biarkan dia orang yang hidup. Ada usahawan saya Dok. Ada usahawan awak tak apa. Ada usahawan awak tak apa. 6 malam 7 malam. Diorang konsisten dengan Dok. Committed, bagus. Committed. Alright, thank you Nina. Okay, Assalamualaikum semua. Bye.